Assalamualaikum, hai, nama aku Naim. Episod kali ni aku tunjuk korang update office aku lagi. Aku tak tahu berapa banyak kali lagi aku nak kemas office aku ni. Sebelum aku start, aku nak cakap sorry dulu kat korang. Aku tahu aku senyap lately sebab aku nak cuba buat konten macam-macam untuk korang pasal kereta, pasal motor. Tapi sebab PKP, kedai hardware tutup lah, bengkel tutup lah. So aku koyak, aku tak tahu nak buat apa konten untuk korang. Tapi jangan risau, aku dah tampal balik. So episod kali ni, aku nak relate dengan ramai yang tengah duduk rumah sekarang time-time PKP ni. Mesti korang gatal tangan buka Shopee, buka Lazada. So aku pun buat benda sama sebenarnya. So antara benda merepek yang aku beli online adalah ni. Ni adalah tempat gantung gitar. Basically gitar kau cekik leher dia, kau letak kat tengah ni, nanti dia akan lock depan tu. Okey je. Aku suka je sebab aku fikir idea dia aku nak gantung gitar aku kan. Aku tak nak dia duduk atas lantai sebab kadang-kadang ada gitar Amin kat rumah aku. Dia tak layak duduk atas lantai. So, kalau korang tengok benda ni, tak ada masalah pun. Cuma masa time aku dah gantung, aku perasan dia macam tak kuat. Dia macam nampak macam dia boleh patah. Sebab kalau korang tengok construction dekat sini, banyaknya made of plastic. And kayu dia pun bukanlah kayu yang jenis kuat sangat pun. So bila kita tak puas hati, apa kita buat? Kita buat sendiri. Aku rasa segan nak tunjuk korang sebab aku rasa macam eksklusif nak mampus. Tapi aku tak tunjuk juga. So tadi aku tunjuk korang tu, aku beli online, aku tak puas hati, end up aku buat sendiri aku punya. Tapi aku guna bahan-bahan yang aku jumpa, bahan-bahan buangan. Aku panggil besi-besi lebihan. Aku sebenarnya cari alasan nak practice welding aku je. And aku pasti yang ni lagi kuat daripada apa yang aku beli online tu. Siapa yang familiar dulu, sini adalah tempat mana aku gantung whiteboard aku. Tapi aku dah tak pakai whiteboard. Aku suka contek cermin sekarang. So aku fikir, dinding ni dah memang ada lubang, tapi aku nak gantung 3 gitar. So aku nak gunakan lubang yang memang sedia ada tu. Sebab tu korang tengok konsep dia macam ni. And kalau korang tengok finishing dia tak adalah cantik sangat. Aku tak ada lah sampai gosok bagi dia nampak bersih ke apa ke. Janji dia function. Aku nak bagi disclaimer kat korang yang aku main muzik ni hanya suka-suka. Sebagai hobi. Bila ada masa lapang baru aku main. Tapi dari dulu lagi kerja aku banyak melibatkan kabel. So aku nak cerita pasal kabel sebenarnya dengan korang. Kalau korang banyak main dengan audio equipment, korang akan perasan banyak jenis jack kat luar sana. Tapi sebenarnya yang korang kena tahu adalah basic sahaja. Macam contohnya, korang tengok yang biasa korang cocok kat phone tu, itu adalah 3.5mm jack. Yang tu banyak guna untuk benda-benda mobile devices. And then kalau korang main instrumen pula, korang akan perasan korang akan familiar dengan jack yang jenis macam ni. Dia jenis besar sikit daripada apa yang korang selalu tengok tu. Yang ni dipanggil 6.35mm jack ataupun 6.3 atau dipanggil quarter inch point dia. Ini banyaknya digunakan untuk instrumen. Lagi satu adalah XLR jenis 3 pin macam ni. Yang ni banyak digunakan untuk mikrofon. So korang kena faham beza dia kat situ. Cocok instrumen guna jack lain, cocok mikrofon guna jack lain. And kat luar sana korang boleh jumpa macam-macam jenis adapter. Tapi aku nak bagi tahu korang baik-baik sebab tak semua adapter tu function ikut logik korang. Kalau anda kata ada siapa-siapa datang kat korang minta, tolong gulungkan kabel tu. Tolong gulung kabel tu dengan penuh bertanggungjawab. Maksud aku kat sini, kabel semua ada flow dia. Korang kena rasa. Sebab kalau korang tak ikut flow tu, korang main gulung je, copper wire dalam tu boleh patah. Yang menyebabkan kabel tu dah tak function and kau kena beli baru. So jangan menyusahkan hidup orang kalau orang minta tolong kau. So nak sembang pasal jack. Even jack pun ada yang sentimental untuk aku. Semua benda ada cerita kan. So ni adalah birthday present daripada Amin. Yang aku nak cerita kat korang kat sini adalah brand Ibanez. Atau dulu aku panggil, dulu time sekolah aku selalu panggil benda ni Ibanez. Sebenarnya pronunciation dia adalah Ibanez. Kalau aku nak cerita kat korang pasal gitar Ibanez ni, dia start daripada zaman 1908 lagi dekat Nagoya, Japan. Ada satu company dipanggil Hoshino Gaki.
Company ni banyak import gitar, instrumen atau music sheet daripada Spain. Sebab korang kena ingat, time tu tak ada internet. Asalnya, diorang import gitar daripada Salvador Ibanez. And then, diorang ambil nama tu, diorang beli nama tu daripada Salvador Ibanez ni. Baru diorang tukar nama daripada Hoshino Gaki ni kepada Ibanez. Tapi tahu tak korang yang Ibanez pernah kena saman daripada manufacturer lain? Okay, dulu kalau korang tengok masa zaman 1960-an, kebanyakan manufacturer gitar Jepun akan cuba nak tiru design gitar US. So, ada seorang mamat ni bernama Harry Rosenblum. Dia dulu buat Elgus gitar kat US. Sampai satu point, dia decide untuk stop buat gitar dia sendiri and just import gitar-gitar daripada Ibanez. Time tu, diorang create satu company yang dipanggil Hoshino USA. Tapi, kalau korang familiar, ada satu lagi manufacturer gitar dipanggil Gibson. Mother company dia adalah Nolin Corporation. Diorang file a lawsuit against Ibanez. Actually, against Hoshino USA. Kenapa? Sebab masa diorang keluarkan gitar diorang untuk jual kat market, diorang tiru headstock design daripada Gibson. Tapi, diorang jual gitar diorang lagi murah daripada gitar Gibson. So, end up benda ni diorang settle tepi. Diorang tak bawa masuk court pun pada tahun 1978. Time tu lah Ibanez banyak start keluarkan design-design gitar dia sendiri. Macam contohnya, korang boleh tengok ada satu tu dipanggil Iceman. Tak silap aku, gitar tu adalah gitar yang digunakan oleh Darren Malakian kalau korang dengar band System of a Down. Kalau korang nak tahu, Ibanez bukanlah yang pertama untuk buat gitar lebih daripada 6 tali. Banyak je manufacturer lain yang pernah buat gitar lebih dari 6 tali. Tapi masa zaman new metal baru nak naik, banyak band start cari balik gitar yang bunyi dia lagi berat. So sebab itulah diorang start banyak guna 7 string, 8 strings. Time tu Ibanez lah yang banyak produce gitar lebih daripada 6 tali. So kalau korang nak aku cerita pasal instrumen brand lain macam Fender atau Gibson, korang komen kat bawah, korang bagi tahu aku. Atau korang boleh komen cakap kat aku, apa aku buat kat belakang ni sebenarnya melampau. Jangan lupa like dan share. Ciao. Aku teringat. Oh, nak dijadikan cerita untuk korang.